Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada ramai orang yang mengatakan bahwa pemecatan Isyam Jalil adalah tidak wajar. Ramai orang kata pemecatan tersebut akan membawa kesan yang buruk kepada UMNO dan khususnya Barisan Nasional. Ada juga partai-partai politik, terutamanya pembangkang, yang mengambil peluang menjadikan bahan pemecatan Isyam Jalil tersebut sebagai peluru bagi menembak UMNO Barisan Nasional, bagi mendapatkan peluang untuk menghentam dan cuba memancing para rakyat dan juga penyokong akar umbi UMNO bagi mempersalahkan, bagi cuba untuk mencari sasaran. Yang dipersalahkan kononnya ialah Zahid Hamidi dan kepimpinan UMNO itu sendiri. Paling teruk sekali ialah Zahid Hamidi yang dihentam habis. Kononnya keputusan itu adalah untuk mempertahankan dirinya. Namun demikian, saudara-saudara sekalian, Anda harus mendengar ulasan ini karena ianya berupa penjelasan mengapa pemecatan Isyam Jalil itu adalah wajar. Memecat ahli yang tidak setia, tidak patuh kepada keputusan serta perlembagaan parti dan melawan presiden bukanlah sesuatu yang asing. Kalau Anda mengatakan bahwa UMNO ini suka-suka memecat ahli, suka-suka memecat kepimpinan, itu adalah nada yang salah. Itu adalah pendapat yang salah. Karena sebenarnya memecat ahli yang tidak setia dan tidak patuh kepada keputusan serta perlembagaan parti dan melawan presiden sebenarnya bukan sesuatu yang asing. Dalam UMNO sebelum ini juga sebenarnya Tun Mahathir Mohamad, Tun Abdullah Badawi, dan Najib Razak tidak terkecuali daripada melakukan tindakan yang sama terhadap mereka yang menentangnya. Kalau dulu Tun Mahathir Mohamad pernah memecat, paling besar sekali ialah apabila memecat Anwar Ibrahim selaku timbalan Perdana Menteri dan turut memecat Anwar daripada UMNO. Adakah Anda masih ingat perkara tersebut? Jadi kalau Mahathir cakap tentang pemecatan adalah tidak layak untuk bercakap sedemikian. Begitu juga dengan Najib Razak. Najib Razak juga telah pun memecat Muhyiddin Yassin kerana juga berkait dengan tindakan disiplin. Dalam PKR pula, dalam PAS, Bersatu, MCA dan MIC juga, perkara ini biasa berlaku. Jadi jangan cakap kononnya hanya UMNO saja yang bersalah. Lihat, yang lebih dahsyat lagi ialah parti pembangkang itu sendiri, komponennya yaitu Bersatu, yang mana paling teruk sekali Muhyiddin Yassin yang juga selaku presiden Bersatu malah pernah berani memecat Tun Mahathir sebagai pengerusi parti itu kerana semata-mata bertelagah dengannya. Bayangkan Muhyiddin, presiden parti Bersatu, memecat presiden pengerusi parti itu yaitu Tun Mahathir. Bukankah itu lebih teruk? Jadi kalau Perikatan Nasional cuba-cuba nak menggunakan isu ini, janganlah. Kerana Muhyiddin pun pernah memecat pengerusi mereka sendiri. Pokoknya di sini ialah melawan presiden parti sendiri adalah perbuatan yang tidak selamat dalam mana-mana perjuangan sekalipun. Jadi terimalah akibatnya. Semoga Isyam Jalil lebih dewasa dalam pemecatannya ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, selepas UMNO berdiam diri dihentam habis oleh Isyam Jalil, akhirnya UMNO tampil memberitahu punca sebenar Isyam Jalil dipecat. Saudara-saudara sekalian, rupa-rupanya Isyam Jalil dipecat kerana melampau mengkritik kata Khalid. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Isyam Jalil dipecat
daripada parti itu kerana didapati bertindak keterlaluan dalam mengkritik pemimpin parti, kata Muhammad Khalid Nordin. Naib Presiden UMNO itu dilaporkan berkata, tindakan melampaui batas oleh Isham itu boleh menggugat parti jika tidak dikawal dengan betul. Sebagai parti politik besar seperti UMNO, kata Khalid, parti itu perlu memastikan tidak ada ahli yang boleh bercakap sesuka hati sehingga boleh mengancam kestabilan parti. Mana-mana ahli parti pun, terutama UMNO sebagai parti yang besar, kita perlu pastikan tidak berlakunya tindak tanduk seseorang ahli yang gugat parti atau yang bercakap sesuka hati. Jadi bila dia cross the line, melampaui batas, ahli MKT berpendapat soal keluarkan pendapat ada banyak cara dan pendekatan, lebih-lebih lagi dia ialah seorang ahli MKT. Jadi, parti perlulah mengawal tindak tanduk seperti itu. Kalau semua jadi macam dia, bermasalah nanti, kata beliau. Jadi, ini soal urus disiplin ahli dalam parti. Kita mesti tahu berorganisasi, katanya seperti dilapor Sinar Harian. Khalid yang juga Menteri Pengajian Tinggi berkata demikian sebagai mengulas pemecatan Isham Jalil semasa sidang media di Kota Tinggi Johor hari ini. Dilaporkan bahawa MKT UMNO dalam mesyuarat pada Rabu memutuskan untuk memecat Isham Jalil daripada parti itu. Menurut sumber, Isham didakwa melanggar peraturan parti termasuk apabila dia mengkritik parti itu secara terbuka dan melabelkan UMNO sebagai Barua DAP. Saudara-saudara sekalian, perkara ini memang amat mengejutkan kita semua kerana Isham Jalil merupakan seorang pemimpin besar MKT UMNO. Namun demikian, kita juga agak bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh Muhammad Khalid Nordin ini kerana sebagai seorang yang berorganisasi, kita harus mengetahui cara yang lebih tepat untuk mengkritik dan untuk menyampaikan pendapat dalam parti. Seperti yang dikatakan di dalam sabudin.com, memecat ahli yang tidak setia, tidak patuh kepada keputusan serta perlembagaan parti dan melawan presiden bukanlah sesuatu yang asing. Dalam UMNO sebelum ini, Tun Mahathir Mohamad, Tun Abdullah Badawi dan Najib Razak tidak terkecuali daripada melakukan tindakan yang sama terhadap mereka yang menentangnya. Dalam PAS, PKR, Bersatu MCA dan MIC juga biasa berlaku hal yang sama. Lebih dahsyat lagi, Muhyiddin Yassin selaku Presiden Bersatu malah berani memecat Tun Mahathir Mohamad sebagai pengerusi parti itu kerana bertelagah dengannya. Pokoknya, melawan presiden parti sendiri adalah perbuatan yang tidak selamat dalam mana-mana perjuangan sekalipun. Semoga Isham Jalil lebih dewasa dengan pemecatan ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.